Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la ilaha illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi muzakarah bersama kita pada pagi ini dengan baca kitab Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita semua berkumpul pada pagi yang berbahagia ini secara maya bagi membincangkan tentang satu isu ataupun topik berkaitan hukum dan fatwa semakan semula pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Sebenarnya kita sudah maklum wabak COVID-19 melanda dunia kini telah memberi besar dalam pengurusan jenazah Islam yang terkena COVID-19. Yang mana ini memerlukan perhatian yang khusus berkaitan untuk mengelak jangkitan daripada merebak ke orang yang menguruskan jenazah tersebut. Maka pihak pengurusan jenazah telah menggunakan kaedah tayamum, kerana ianya pihak agak memudahkan dan juga sekaligus mengelakkan daripada jangkitan wabak COVID-19 terus merebak kepada orang yang menguruskannya. Jadi pada hari ini kita telah mendapat surat permohonan fatwa daripada pihak pemohon yang mana ingin mengetahui fatwa berkaitan semakan semula pengurusan jenazah COVID-19. Oleh itu, seterusnya saya menjemput setiausaha untuk menerangkan dengan lebih lanjut dan surat permohonan fatwa sebagaimana yang telah diterima oleh Jabatan Mufti. Baiklah Datuk Mufti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dimaklumkan dalam memo yang telah diedar kepada semua ahli muzakarah pada minggu lepas, muzakarah kita pada hari ini akan diadakan bagi menyelesaikan masalah yang diajukan oleh pemohon, iaitu Puan Amirah Zainal. Surat pemohon yang diterima sekitar 2 minggu lepas berkaitan isu semakan semula pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Pemohon seorang pejabat awam yang berkhidmat sebagai doktor di Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Beliau berkhidmat sebagai pegawai perubatan bahagian kecemasan dan trauma Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dan perkhidmatan beliau di hospital tersebut, tidak pernah beliau bayangkan akan melihat jumlah kadar kematian yang meningkat akibat daripada jangkitan COVID-19. Namun, jumlah kematian semakin mencatatkan pertambahan disebabkan penyebaran COVID yang semakin membimbangkan. Jadi, apabila terdapat kematian pesakit COVID-19 daripada kalangan Muslim, jenazah pesakit tersebut akan ditayamumkan jika tidak berisiko tinggi terkena jangkitan dan tayamum tidak dikenakan jika jenazah pesakit COVID-19 itu berisiko tinggi terkena jangkitan. Maka, pemohon membuat permohonan untuk memohon berkaitan semakan fatwa pengurusan jenazah pesakit COVID-19 tersebut. Untuk memahami masalah yang diajukan pemohon, saya minta izin menjemput pemohon untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan isu tersebut. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat. Sebelum kita memulakan sesi pembahasan muzakarah kita pada pagi ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan beberapa orang ahli panel yang telah hadir bersama kita pada pagi ini bagi menjawab dan mendengar akan isu yang dipohon. Saya Muhammad Imam bin Wasli selaku pengurusi muzakarah fatwa. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Nasir Syidin Adib Ishaq selaku Sekretariat dua orang pegawai iaitu pegawai Istimewa dan pegawai agama daerah Seremban, Ustazah Mini Nizarul Lain, Ustazah Hanis Hamdan. Bersama kita juga pada pagi ini iaitu seorang pegawai daripada pegawai Buhut, Ustazah Aliyah Syazwani Muhammad Azami, dan juga seorang pegawai dan juga seorang pensyarah daripada Pusat Pengajian Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Yuniza Farah Hanis Ahmad Nasir. Yang juga bersama kita pada pagi ini iaitu seorang pegawai dan afdangan daripada Jabatan Pengajian Islam Malaysia, Hakim Puan Ifah Nadirah Muradi, dan juga seorang pegawai perubatan wakili
Puan Amira Zainal. Di sini saya akan maklumkan salah seorang daripada ahli panel kita iaitu Dr. Amira, dan masa ini muzakarat kita agak lewat kerana dihadapi oleh masyarakat ini yang dihadapi oleh beliau. Sebentar tadi saya telah menerangkan dari isi permohonan surat fatwa tersebut daripada pihak Puan. Boleh Puan menerangkan dengan lebih lanjut kaitan dengan isu dan konflik yang timbul daripada semakan semula pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Okay, baiklah. Terima kasih semua kerana memberi ruang kepada saya untuk menyertai muzakarat pada hari ini. Okay. Saya merupakan seorang penjawatan di sebuah institusi perubatan Malaysia. Seperti yang diketahui, sejak virus COVID-19 melanda seluruh negara, termasuk Malaysia sendiri, jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat saban hari. Namun, akhir-akhir ini, kes kematian akibat COVID-19 mencatatkan penurunan disebabkan oleh suntikan vaksin yang diterima oleh penduduk Malaysia yang menyumbang kepada kes kematian. Secara umumnya, apabila individu Muslim yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 dan virus itu masih berada di badannya, pihak pengurusan hospital akan mengenakan kaedah tayamum ke atas jenazah tersebut, memandangkan risikonya terlalu tinggi untuk menjangkiti orang lain, terutama mereka yang terlibat ketika pengurusan jenazah tersebut. Oleh itu, saya ingin mengetahui sejauh manakah hukum tayamum ke atas jenazah COVID-19. Adakah tayamum itu perlu walaupun tidak berisiko tinggi, tetapi masih boleh memberi jangkitan kepada orang lain? Dan apakah pandangan jawatan kuasa fatwa berkenaan isu ini? Sekian begitu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Amira di atas pembentangan isu dan konflik yang diataskan tadi. Seterusnya adalah merupakan sesi pembukaan ruang kepada mana-mana ahli jawatan kuasa yang ingin mengutarakan pandangan berkaitan isu ini. Silakan. Assalamualaikum Puan. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan seperti yang diketahui setelah berlaku kematian, maka telah jatuhnya tanggungjawab kepada orang lain yang meneruskan dan melaksanakan 4 perkara ini, iaitu memandikan, mengkafankan, membayangkan dan menguburkan. Keempat-empat perkara ini perlu dilakukan dengan segera selepas berlaku kematian. Ia juga merupakan fardu kifayah, iaitu gunanya akan berlaku terhadap seluruh orang kampung jika terdapat seseorang yang mewakili dunia untuk menguruskan jenazah ini. Ia bertepatan dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, "Iksidimu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi saudain." Yang bermaksud mandikanlah dia dengan air yang dicampur dalam udara dan kafanilah dengan 2 helai kain. Daripada hadis ni, kita dapat mengetahui bahawa mandikan jenazah itu merupakan salah satu perkara yang perlu dilakukan terhadap mayat setelah berlaku kematian. Tapi dengan keadaan yang berlaku sekarang, iaitu penyebaran wabak COVID-19, masyarakat takut untuk menguruskan jenazah COVID ini disebabkan ia boleh dijangkiti melalui sentuhan. Oleh itu, bagi mengelakkan risiko berlakunya jangkitan COVID-19 ini yang mana boleh membawa kepada kematian terhadap jenazah, proses memandikan jenazah telah digantikan dengan melakukan proses tayamum di atas permukaan baik jenazah atau pembalut plastik yang menggantikan keberadaan jenazah tersebut. Maka daripada situ, boleh saya tahu maksud Puan di sini, adakah tayamum itu perlu walaupun jenazah tersebut tidak ada di situ? Begitu ya soalan Puan. Itulah persoalan saya. Kenapa perlu dikarantina? Bukan padahal jenazah pesakit tersebut yang tetap menjadi peluang jangkitan kepada pihak yang bersama. Kadang-kadang lebih baik untuk kita tayamumkan terus walaupun berisiko tinggi atau tidak berisiko tinggi. Untuk mendapat jangkitan. Kerana ini secara langsung memudahkan semua pihak dan menghilangkan kemudaratan yang ada ketika pengendalian jenazah pesakit COVID-19. Baik, Alhamdulillah. Nampaknya kehadiran Amira pada masa sekarang kali ini telah memberikan gambaran yang cukup jelas berkaitan dengan isu yang dipohon oleh beliau.
pihak kami berbesar hati di atas kesulitan pihak puan dalam mengajukan permasalahan ini. Seterusnya, pihak kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak puan atas kesulitan pihak puan mewakili pihak pemohon dalam mengajukan isu ini. Dan seterusnya dalam perbincangan kali ini. Saya minta izin untuk keluar dulu ya. Baik. Maaf Alhamdulillah, Dr. Amira sebagai AJK Fatwa yang mana menghadapi sedikit masalah teknikal tadi ingin memohon untuk masuk ke dalam surat bagi bersama-sama dalam muzakarah kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama meneruskan sesi muzakarah kita pada pagi ini menerusi firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang bermaksud atau sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kesenangan dan sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kesenangan. Saya diikuti akan ayat tersebut sudah pasti ini dapat dengan isu yang diajukan oleh pemohon sebelum tadi. Umumnya pengurusan jenazah COVID-19 yang menggunakan tayamum ini merupakan kaedah ganti ataupun badan dalam pengurusan jenazah yang mana ini menggunakan air. Ini demikian kerana ianya memudahkan umat Islam untuk menguruskan jenazah tersebut sekaligus mengelakkan diri daripada menerima risiko jangkitan daripada jenazah kepada orang yang menguruskannya. Namun kaedah ini telah menjadi satu persoalan. Lantas saya ingin meminta kepada Pahlawan ahli berkuasa tadi mengutarakan pandangan ataupun pendapat berkenaan sini. Silakan. Baiklah, insya-Allah terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep tayamum sebelum saya memberi pandangan mengenainya. Baik, silakan Saudara Emily. Baiklah, insya-Allah konsep tayamum maksud tayamum daripada segi bahasa iaitu al-qasdu, iaitu tujuan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Ia bermaksud dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Manakala tayamum daripada segi istilah syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku sebagai ganti uduk dengan syarat-syarat yang tertentu. Di mana tayamum ini merupakan rukhsah untuk beribadat, iaitu keringanan. Oleh itu terdapat beberapa syarat serta rukun yang perlu dilakukan, yang perlu dipenuhi dan sebab yang membolehkan tayamum itu dilakukan. Antara syarat-syarat tayamum yang disebutkan di dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ialah yang pertamanya tahu masuk waktu solat. Dan yang keduanya mencari air selepas masuk waktu solat. Yang ketiganya menggunakan debu tanah yang suci, iaitu tidak dicampur dengan tepung dan kapur. Yang ketiganya menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, yang kelimanya adalah menentukan kiblat sebelum bertayamum. Manakala 5 rukun tayamum pula adalah yang pertamanya adalah niat, yang keduanya memindahkan debu, yang ketiganya menyapu wajah, yang keempatnya menyapu kedua belah tangan hingga ke siku, dan yang kelimanya adalah tertib. Seterusnya sebab-sebab tayamum itu dilakukan. Yang pertamanya tidak terdapat air, di mana seseorang itu dalam perjalanan ataupun di akhir perjalanan ataupun sedang bermukim. Yang keduanya tidak dapat menggunakan air dengan sebab sakit, yakni seseorang yang menderita penyakit yang tidak boleh, badan dia tidak boleh dikenakan air. Dan yang ketiganya ada air tetapi sekadar cukup untuk minum sahaja. Jika dilihat di sini, syarat dan rukun tayamum ini untuk melengkapi kedua-duanya perlulah melalui anggota badan, iaitu debu itu mestilah disapu terus ke muka dan kedua tangan, dan ia merupakan salah satu syarat sah tayamum yang perlu dilaksanakan.
Seterusnya, antara rukun tayamum adalah menyapu muka. Bahkan sampai bahagian zahir, di bahagian turunnya janggut dan bahagian depan hidung di atas bibir. Kerana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, kemudian usaplah wajah kamu dan tangan kamu. Di sini tidak wajib untuk mendatangkan tayamum ke tempat yang ditumbuhi rambut, tetapi pada wuduk wajib untuk mendatangkan air padanya. Bahkan tidak disunatkan untuk mendatangkan debu padanya walaupun rambut yang tumbuh itu tipis kerana sukar. Selain itu, menghilangkan najis merupakan antara syarat tayamum. Namun, jenazah pesakit COVID ini tidak dapat dibersihkan, melainkan terus dikafankan. Di mana perkara ini disokong oleh Imam Ar-Syarqawi. Menurut beliau, apabila seseorang bertayamum sebelum ia menghilangkan najis, maka menurut pendapat muktamad, tayamumnya tidak sah. Di mana pandangan ini juga disokong oleh Imam Ar-Ramli. Maka di sini, apabila syarat dan rukun tayamum itu tidak dipatuhi, secara automatiknya tayamum itu tidak sah. Jadi tayamum ke atas jenazah pesakit COVID itu tidak perlu dilakukan. Hanya sekadar disolatkan, dikafankan dan dikebumikan sahaja. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Emily atas penerangan beliau sebentar tadi. Di sini kita dapat memahami dan melihat dengan jelas akan hukum dan tayamum ke atas jenazah pesakit COVID-19. Namun, bagaimana pula dengan pandangan daripada Puan Ifah selaku pegawai dan tangan Jatim? Bolehkah Puan menerangkan berkaitan dengan tata cara proses jenazah pada masa kini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Mufti, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk menghadiri muzakarah fatwa pada hari ini bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa yang lain. Baiklah, selaku wakil dari pihak JAKIM, saya tidak bersetuju dengan pendapat Ustazah Emily yang mengatakan bahawa proses tayamum tidak perlu dilakukan ke atas jenazah sakit COVID-19. Jadi saya akan mengutarakan pandangan saya yang mana terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Garis panduan ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan iaitu PMWP dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan iaitu JAWI. Bagi pengurusan jenazah, pihak hospital atau pusat perubatan akan mengesahkan kematian kes COVID-19 dan akan memaklumkan kepada 4 pihak iaitu Jabatan Perubatan Forensik iaitu Mortuari, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri dan juga waris. Selepas itu, pengecaman jenazah akan dibuat dan permit pengebumian akan dikeluarkan. Bagi pengurusan jenazah pula, pihak hospital atau perubatan akan menyediakan peralatan keperluan pengurusan jenazah termasuk Personal Protective Equipment iaitu PPE yang merangkumi 6 benda. Yang pertama saluran getah, yang kedua apron plastik, yang ketiga pelindung mata, yang keempat mask, yang kelima beg getah dan yang keenam body bag. Dan Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri akan menyediakan 2 atau 3 helai kertas A4 atau plastik ataupun bekas untuk meletak debu tanah tayamum secara sesungguhnya. Setelah itu, pihak hospital atau perubatan akan mengurus jenazah dengan membalok jenazah dengan 3 lapisan. Lapisan pertama dengan menggunakan linen putih, lapisan kedua dengan menggunakan body bag yang pertama, dan lapisan ketiga iaitu dengan menggunakan body bag yang kedua, dan semburannya kuman akan disembur bagi lapisan ketiga. Seterusnya, jenazah akan ditayamumkan oleh Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri yang melibatkan 3 orang petugas, iaitu seorang petugas tayamum yang mengikut jantina jenazah dan 2 orang petugas solat jenazah. Proses tayamum ini akan dilakukan ke atas jenazah yang telah dibungkus dengan lapisan ketiga dan proses tayamum dilakukan mengikut hukum syarak. Datuk Mufti, bolehkah saya menunjukkan video berkenaan dengan proses tayamum tersebut? Minta maaf. Boleh, silakan Puan Ifah. Saya akan
Jadi, yang terakhir. Petugas berdiri dalam tubuh kampus dan lengkap berpakaian seperti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi dalam video ini, petugas tidak memakai pakaian PPE, baik, kerana dia hanya menunjukkan tata cara tayamum. Jadi yang kedua, letakkan debu tayamum pada plastik maupun kertas ataupun kertas A4. Yang ketiga, petugas memang perlu memastikan kedua-dua belah tapak tangan yang bersarung dalam keadaan bersih. Dan yang keempat, letakkan kedua-dua tapak tangan ke atas permukaan debu tayamum yang pertama. Yang kelima, tipiskan debu tayamum yang terdapat di tapak tangan. Yang keenam, niat tayamum ke atas jenazah. Dan yang ketujuh, sapukan kedua-dua tapak tangan ke bahagian muka jenazah. Yang ke-8, petugas membersihkan daki debu yang berada di tapak tangan. Jadi saya lanjutkan satu dulu ni. Melibatkan debu tayamum kedua pada plastik yang telah dilipat. Plastik ini perlu dilipat kerana debu tayamum perlu diletakkan pada tempat yang berasingan untuk mengelakkan berlakunya percampuran debu tayamum yang sebelumnya. Jadi yang ke-10, yang ke-10, letakkan kedua-dua tapak tangan ke atas permukaan debu tayamum dan tipiskan debu tayamum tersebut. Yang ke-11, mulakan sapuan tangan kanan petugas ke atas tangan kanan jenazah bermula dari hujung jari hingga ke sapu. Okey, seterusnya membersihkan bahan debu yang berada di tapak. Dan semula debu tayamum pada plastik tersebut. Yang ke-11, letakkan semula kedua-dua tapak tangan ke atas permukaan debu tayamum itu, lalu dipisahkan. Yang ke-10, ikuti dengan sapuan tangan kiri petugas ke atas tangan kiri jenazah bermula dari hujung jari hingga ke sapu. Jadi begitulah cara pengurusan dan proses tayamum dilakukan di atas jenazah yang telah digariskan oleh pihak tahun. Dan berbalik semula kepada topik yang saya tidak bersetuju dengan Ustazah Emily, seperti yang dimaklumkan oleh Ustazah Emily sebentar tadi. Hukum tayamum adalah berlaku terus iaitu tidak boleh dipisahkan oleh benda lain. Dan tetapi jika tayamum itu dilakukan terus ke atas kulit jenazah pesakit COVID-19, petugas yang terlibat akan mendapat risiko jangkitan COVID-19 dan hal ini menunjukkan bahawa mudarat yang lain akan timbul. Oleh sebab itu, Ustazah Emily berpandangan bahawa jenazah pesakit COVID-19 tidak perlu ditayamumkan. Tetapi pada pandangan saya juga, debu tayamum itu perlu disapu pada permukaan body bag dan bukan disapu pada kulit seperti tata cara tayamum yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Dan di sini menunjukkan bahawa proses tayamum tetap perlu dilakukan atas jenazah sakit COVID-19. Sekian sahaja daripada pihak saya. Terima kasih. Saya juga bersetuju dengan Puan Ifah di mana tayamum perlu dilakukan ke atas pesakit COVID-19. Kerana isunya telah dijelaskan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Masyarakat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MPI pada 15 Mac 2020 bagi mengelakkan risiko berlakunya jangkitan COVID-19 yang mana boleh membawa kepada kematian terhadap pengurus jenazah. Proses memandikan jenazah boleh digantikan dengan melakukan proses tayamum di atas permukaan beg jenazah ataupun pembalut plastik yang membaluti tubuh badan jenazah tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa tayamum merupakan satu alternatif atau badal iaitu gantian kepada air. Ia bertepatan dengan kaedah syarak wal badalu lahu hukumun mubdal yang bermaksud badal yang mengganti itu baginya hukum perkara yang digantikan. Kaedah ni ingin menjelaskan bahawa hukum bertayamum di sini sama seperti hukum menggunakan air. Oleh itu kita dapat menggantikan tayamum dengan air atas sebab-sebab yang tertentu. Mazhab Syafi'i juga
berpendapat bahawa jika terdapat keuzuran seperti tahap kebakaran yang amat parah, tidak perlu dimandikan dengan air kerana dikhawatirkan kulit yang melepuh akan tertambah dan memutarkan lagi keadaan. Selain itu ada juga yang berpendapat mana-mana mayat yang kusur dimandikan kerana keadaan air, maka ia perlu ditayamumkan. Di dalam hal ini jenazah COVID-19 juga termasuk dalam keadaan keuzuran. Oleh itu kita akan berpegang dengan pendapat bahawa jenazah COVID-19 perlu dimandikan. Memadai dengan tayamum sahaja sebagai ganti kepada air. Dengan menggunakan kaedah dan cara ini dapat mengelakkan risiko kita sebagai orang awam dalam menerima kemudaratan daripada wabak ini. Ia bertepatan dengan kaedah fiqh ad-darar yuzar yang membawa maksud kemudaratan harus dihilangkan. Oleh itu dengan cara ini ia dapat menghilangkan kemudaratan yang akan berlaku kepada orang ramai. Sekaligus ia dapat menghilangkan rasa takut orang ramai untuk menguruskan jenazah COVID-19 serta masyarakat juga dapat menggunakan kaedah ini dalam membantu masyarakat sepanjang keadaan wabak ini belum berakhir. Saya juga menyatakan persetujuan yang sama seperti Ustazah Arga dan Puan Farah di mana jenazah COVID-19 ini tidak perlu dimandikan, memadai dengan bertayamum sahaja sebagai ganti kepada air. Malah dalam Islam juga telah memberi kelonggaran atau rukhsah kepada hukum sekiranya terdapat situasi yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada manusia. Dan kemudaratan itu mestilah mengikut atas pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak pengamal perubatan seperti doktor perubatan, pakar forensik, tukang mandi jenazah dan lain lagi. Jadi apabila terdapat persambungan antara maslahah dan mafsadah, maka menolak kemudaratan itu perlu diutamakan. Kerana sesuatu kemudaratan jika tidak dibendung, ia boleh memberi kesan yang berpanjangan berbanding meninggalkan sesuatu kemaslahatan. Dan kita tahu bahawa COVID-19 ini merupakan jenis penyakit yang menular. Jenis penyakit yang menular dan sentiasa ada walaupun orang yang terkena wabak tersebut telah meninggal dunia. Tambahan pula, mati kerana wabak atau COVID ini adalah mati syahid seperti mana yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa mata tutla'u fahuwa syahid. Orang yang meninggal disebabkan ta'un yakni wabat adalah syahid. Meskipun orang yang meninggal dunia disebabkan wabat penyakit juga syahid, tetapi hak-hak jenazahnya harus ditunaikan. Tidak seperti orang yang gugur di medan perang di mana mereka ini tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Jadi Islam juga mengajar kita bahawa supaya untuk memelihara agama, nyawa, keturunan dan harta daripada perkara yang boleh memudaratkan. Jadi ia bukanlah satu perkara yang boleh dianggap enteng atau dianggap sebagai ringan. Wallahu a'lam. Baik, nampaknya perbincangan kita pada kali ini menjadi semakin hangat dan nampaknya ini lebih menjurus pada penunia akan proses tayamum dilaksanakan ke atas jenazah pesakit COVID-19. Lalu bagaimana pula dengan tiga ahli bakal panel lain? Adakah bersetuju dengan pendapat tersebut ataupun sebaliknya? Silakan. Baik, terima kasih Datuk Mufti atas peluang yang diberikan kepada saya. Saya menghormati pandangan eksekutif fatwa yang lain, namun saya juga berpandangan bahawa tidak perlu ditayamumkan jenazah COVID-19 dalam apa keadaan sekalipun kerana risiko jangkitan masuk tetap ada meskipun sedikit ataupun banyak. Menurut Syekh Ali Jumaah, jika dilihat dalam maqasid syariah, perkara yang paling penting untuk dijaga ialah penjagaan bahawa jelaslah di sini apa sahaja yang bawa akan risiko kematian perlulah dihindari. Ini bukan bermaksud untuk kita melarikan diri daripada kematian, namun ianya sebagai usaha untuk kita menjaga nyawa. Tanggungjawab untuk menguruskan jenazah masih dapat dilaksanakan seperti mensolatkannya, mengafakannya dan juga mengkebumikannya. Perbuatan untuk tidak mentayamumkan jenazah pesakit COVID-19 ini bukanlah dibuat sesuka hati, malah ianya berlandaskan apa yang digariskan oleh syarak.
Sekiranya jenazah itu mempunyai penyakit yang membahayakan pemandi atau pengurus jenazah, maka proses pemandian jenazah atau tayamum tidak boleh dilakukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, janganlah didatangkan yang sakit kepada yang sihat. Senario itulah yang berlaku ketika musim pandemik ini, yang mana tidak boleh dimandikan atau ditayamumkan jenazah yang disahkan kematian berpunca dari COVID untuk kemaslahatan bersama demi menjaga nyawa masing-masing. Dan itu sahaja pandangan saya yang mengatakan tidak perlu ditayamumkan jenazah COVID-19. Maafkan saya, izinkan saya berkongsi pandangan saya pula. Dalam kitab Syarah Muhazzab, Imam Nawawi telah berkata, jika terdapat keuzuran memandikan mayat dengan sebab ketiadaan air atau mayat terbakar, yang mana apabila ia dimandikan akan menyebabkan daging terpisah, maka mayat tersebut tidak dimandikan, bahkan ia ditayamumkan. Dalam hal ini, jenazah COVID-19 dianggap sebagai satu keuzuran untuk dimandikan kerana kita bimbang wabak tersebut tersebar dan akan menjangkiti orang yang memandikan jenazah tersebut. Memandangkan virus corona boleh merebak melalui sentuhan, maka kita tak boleh dah nak tayamum, nak sentuh jenazah macam biasa. Cukup kita tayamum di atas body bag sebagai memenuhi syarat sahaja, seperti mana yang telah disebut di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang telah memutuskan keputusan mengenai pengurusan jenazah Muslim COVID-19 yang bersidang pada 15 Mac 2020 yang lalu, di mana revolusi muzakarah tersebut menetapkan bahawa dalam keadaan sekiranya berlaku kematian akibat COVID-19, pengurusan jenazah hendaklah dilaksanakan mengikut keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI mengenai hukum pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus Ebola di Malaysia, iaitu pengecualian dan kelonggaran rukhsah diberikan sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada nyawa manusia yang menguruskan jenazah tersebut. Dalam hal ini, dibolehkan jenazah itu diuruskan melalui prosedur tayamum yang paling ringan risiko dan kesan bahayanya, seperti melakukan tayamum hanya di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membalut jenazah tersebut sahaja. Akan tetapi, jika pihak yang pakar dalam hal ini seperti doktor dan pegawai mengatakan bahaya untuk kita mendekati jenazah COVID sama ada mandi atau tayamum, maka jenazah mesti dikebumikan tanpa dimandikan atau tayamum. Jadi perbuatan ini tidak dianggap meninggalkan perintah syarak kerana pakar dan pegawai itu sendiri mengesahkan adanya kemudaratan sebenar dari perbuatan ini. Dan konsepnya begini, berpindah dari yang tertinggi yakni mandi ke yang paling rendah, mencurah air dan kemudian seterusnya tayamum dan akhirnya pengebumian tanpa semuanya. Justru itu, setelah saya melihat situasi yang berlaku pada masa kini, pada pandangan saya, proses mandi dan tayamum tidak lagi perlu dilakukan sekiranya pihak Kementerian Kesihatan di hospital memaklumkan bahawa berisiko dan menyebabkan jangkitan kepada orang lain apabila melakukan proses tersebut ke atas jenazah mangsa COVID-19. Jenazah boleh saja terus dikafan dan disolatkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Sekiranya hospital di bahagian forensik menyatakan ada risiko untuk memandikan jenazah dan tayamum secara fizikal, maka tidak perlu lagi tayamum di atas beg jenazah itu. Sudah tidak perlu. Terus sahaja pergi kepada solat selepas dikafan kemudian dikebumikan. Jadi kesimpulannya, kalau ada risiko, tinggalkan. Ini semua demi menjaga masalah manusia sama ada yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Saya juga bersetuju dengan pendapat Dr. Farah bahawa tayamum tidak perlu dilakukan ke atas jenazah pesakit COVID-19. Bahkan, fatwa negeri Perlis juga menyebut tentang panduan hukum pengurusan jenazah COVID-19, iaitu jika ia memudaratkan dan tidak mungkin untuk proses tayamum dilakukan secara langsung, maka proses tayamum tidak wajib dilakukan ke atas jenazah tersebut, apatah lagi di atas body bag yang membaluti jenazah. Hal ini kerana ia termasuk dalam bab topik al-tahurai atau adil al-tahurai, iaitu orang yang tidak mempunyai atau tidak mampu untuk melakukan kedua cara bersuci termasuk debu tanah dan juga air, seperti itu. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Farah, Dr. Anur dan Ustaz Adib atas
pencerahan pandangan yang diberikan seperti tadi. Bagaimana pula dengan pandangan Ustazah Emily? Baiklah, terima kasih kepada Datuk Mufti. Berdasarkan kepada hujah serta penerangan yang diberikan sebentar tadi, saya menegaskan bahawa tidak perlu dilakukan tayamum ke atas jenazah pesakit COVID. Sekiranya mendatangkan risiko yang lebih besar dan memudaratkan kepada mereka yang menguruskan jenazah tersebut. Kerana dia termasuk dalam bab faqidu atau rain, seperti yang disebutkan tadi, ini seseorang yang tidak boleh kena air dan tayamum kerana sebab sakit ataupun sebab tertentu. Baik, seterusnya Ustaz Adib. Terima kasih Datuk Mufti kerana memberi ruang kepada saya. Berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh semua AJK fatwa sebentar tadi, saya telah tegas untuk tidak perlu tayamum atas jenazah pesakit COVID-19 walaupun berisiko rendah atau tinggi terkena jangkitan. Seterusnya Ustazah Hanus. Adakah Ustazah masih berpegang kepada pendapat jenazah COVID perlu ditayamumkan? Tidak, Datuk Mufti. Selepas saya mendengar hujah-hujah yang diberikan oleh Ustazah Amira dan Ustazah Farah, saya juga bersetuju untuk tidak bertayamum ke atas jenazah COVID-19 yang berisiko, di mana betapa besar kesannya dan bahaya wabak jika tidak dibendung. Setelah meneliti kesemua hujah sebentar tadi, saya juga bersetuju bahawa tidak perlu menjalankan tayamum ke atas jenazah COVID-19 kerana ia membawa kepada beberapa impak dan kesan yang berbahaya kepada orang-orang yang terlibat semasa menjalankan tugasnya. Oleh itu, mengambil keputusan untuk tidak mentayamum ke jenazah ini adalah lebih baik. Saya juga bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan sekiranya jenazah tersebut berisiko untuk dilakukan sedemikian. Meskipun hanya ditayamum di atas body bag sahaja, ia tetap membawa kemudaratan kepada orang lain. Sebaiknya terus dikafan, solat dan ke bumi. Saya turut bersetuju dengan pandangan tidak harus bertayamum ke atas jenazah pesakit COVID-19 demi kemaslahatan kita bersama. Pada pendapat saya juga berpendapat dan bersetuju supaya jenazah pesakit COVID-19 tidak perlu ditayamumkan. Setelah mendengar pendapat dan hujah daripada ahli jawahan kuasa yang lain, walaupun proses tayamum tersebut dilakukan di atas body bag, kerana terdapat risiko jangkitan yang boleh berlaku dan menjaga nyawa manusia yang masih hidup adalah lebih utama. Baik, nampaknya pembicaraan mesyuarat muzakarah fatwa kita pada kali ini telah sampai ke penghujungnya, dan kesemua pernyataan telah pun diperolehi daripada setiap orang ahli jawatankuasa yang hadir pada kali ini. Dengan ini saya memohon kepada setiausaha supaya mencatatkan kirah fatwa yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Baik Datuk Mufti. Setelah melihat kepada penelitian keadaan tersebut, maka dengan ini jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan yang telah bersidang pada 25 Oktober 2021 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 14 Hijrah telah menetapkan dan memutuskan bahawasanya proses tayamum tidak perlu dilakukan sama sekali ke atas jenazah yang terinfeksi COVID-19 tanpa mengambil kira risiko yang dibawanya sama ada tinggi ataupun rendah, kerana ianya juga berdasarkan kepada hujah yang mana perkara tersebut membatalkan wuduk, sama juga sepertinya keadaan perkara yang membatalkan tayamum, dan ianya juga adalah untuk menjaga kemaslahatan terhadap orang yang menguruskannya. Maka dengan ini merujuk kepada syarah fatwa yang berkaitan dengan isu ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kaedah asal yang digunakan dalam pengurusan jenazah COVID-19 ini adalah kaedah tayamum, selagi mana ianya masih mengikut penetapan hukum syarak yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dicantumkan pada awal muzakarah seperti tadi. Kedua, namun setelah menilai semula terhadap risiko jangkitan yang dibawa oleh jenazah tersebut sama ada tinggi maupun rendah, maka dalam situasi ini tidak perlu sama sekali dilakukan proses tayamum
Sebaliknya, ini perlu dilakukan dalam perkara berikut, misalnya dikafankan, disembahyangkan dan kebumikan. Baiklah, sampai sini sahaja pertemuan kita pada kali ini kaitan dengan isu yang dibahaskan dalam muzakarah fatwa, syarat muzakarah fatwa. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kami yang sudah hadir meluangkan masa pada pagi ini, dan saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang mengendalikan masyarakat ini. InsyaAllah apa yang baik kita akan bertemu di hari yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.